yang dimaksudkan dengan kos lepas? Okey, kos lepas dalam bahasa Inggeris kita boleh panggil opportunity cost. Okey, so kalau tengok dalam buku teks, maksud dia ialah pulangan yang mungkin daripada barang-barang ataupun perkhidmatan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat daripada pemilihan sesuatu barangan. Okey, senang cerita, kos lepas ni kalau you nak senang faham ialah barang ataupun perkhidmatan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan pertama terbaik ataupun yang terbaik. Okey, contohnya katakanlah you nak beli handphone. Okey, you ada dua pilihan. Okey, dengan bajet yang you ada, okay, tak cukup untuk you beli dua-dua handphone. Katakanlah you kena pilih antara iPhone dengan Samsung. Katakanlah korang pilih iPhone. Okey, Samsung korang tak nak, korang pilih iPhone. So Samsung ni ialah barang pertama terbaik ataupun barang yang terbaik yang korang dapat. Okey, lepas tu Samsung ni ialah barang kedua terbaik, okey, yang korang terpaksa lepaskan. Kalau pertama terbaik ni ialah barang yang korang dapat, okey, barang yang kedua terbaik ni ialah barang yang korang terpaksa lepaskan. Okey, so korang terpaksa lepaskan Samsung untuk korang dapatkan iPhone dengan bajet yang korang ada. So barang kedua terbaik ni lah yang kita panggil sebagai kos lepas. Kos lepas ni dia sebenarnya salah satu daripada masalah ekonomi. Okey, so masalah ekonomi ni terdiri daripada kekurangan, pilihan dan kos lepas. Okey, so dia start daripada kekurangan ataupun scarcity. Okey, disebabkan kekurangan yang kita ada tu, okey, sumber yang terhad, kehendak yang tidak terhad, okey, itu yang menyebabkan kekurangan ataupun scarcity. So daripada kekurangan tu kita terpaksa buat pilihan. Okey, sini pilihan tu ataupun choice tu kita terpaksa buat. Okey, kita sebab kita tak boleh nak dapatkan semuanya untuk puas kehendak kita. Sebab sumber tu terhad, so sebab tu kita terpaksa buat pilihan. Okey, lepas tu daripada pilihan tu kita terpaksa menghadapi kos lepas. Okey, kita terpaksa lepaskan barang yang kita nak tu, okey, untuk dapatkan barang yang terbaik lah. Daripada pilihan itulah wujudnya kos lepas. Okey, so kos lepas ni ialah kita terpaksa lepaskan barang yang kita nak. Okey, barang kedua terbaik kita terpaksa lepaskan untuk mendapatkan barang yang lagi satu yang terbaik. So contohnya, okey, saya ada syarikat kilang pakaian. Okey, lepas tu syarikat saya keluarkan dua barang, okey, iaitu barang tu kita panggil output lah ataupun keluaran. Okey, keluaran apa barang yang dikeluarkan oleh syarikat tu. Okey, so output saya, okey, output syarikat saya ialah baju Melayu dan juga baju kurung. Okey, so kalau korang nampak kat sini X, Y, Z, ini adalah kombinasi output. Maksudnya kombinasi output tu dia gabungkan dua output tu jadi satu titik, jadi satu point lah. Okay, so contohnya lepas tu setiap point tu dia ada kuantiti output yang tertentu. Okay, contohnya kombinasi output X. Okay, kita namakan combination to X lah. Okay, so X ada baju Melayu 40, baju kurung 100. So ini adalah kombinasi output untuk X. Okay, kalau Y pula baju Melayu 60, baju kurung 80. Okay, kalau Z pula maksudnya, kalau kombinasi output Z tu maksudnya syarikat saya keluarkan baju Melayu 80, baju kurung 60. Macam tu. Okay, so ini adalah contoh jadual. Okay, dia sebenarnya kalau jadual ni kalau kita convert to graph, okay, dia akan jadi, nampak tak graf dia akan menurun macam ni. Okey, dia punya kecerunan menurun. Okey, ni macam maths jugalah. Okey, so kalau kecerunan menurun, kalau graf menurun macam ni, okey, maksudnya apa? Itu adalah negatif. Kalau kita nak cerita pasal kos lepas, kos lepas ni sentiasa dalam negative sign. Okey, so kalau you dapat nombor kos lepas, dia mesti dalam negatif. Okey, sebab graf dia menurun macam ni. Okey, macam mana you nak convertkan jadual ni kepada graf? Okey, so contohnya, okey, X baju Melayu 40, baju kurung 100. So you carilah titik kombinasi output tu kat mana. Okey, so X baju Melayu 40 sini,
baju kurung 100. So titik X kat sini. Lepas tu Y pula, baju Melayu 60. Okay, lepas tu baju kurung 80. Baju kurung 80. So you dapat titik Y dekat sini, kombinasi output Y. Lepas tu yang Z pula, okay, baju Melayu 80, baju kurung 60. So you dapat pula titik kombinasi, okay, output Z. Okay, so ini adalah kombinasi output, okay, titik X, Y, Z. Okay, so bila menurun macam ni, kita boleh cakap yang kos lepas tu dia dalam negatif lah. Okay, so kalau you dapat unit untuk kos lepas tu, you kena letak negatif sign. Okay, sebab graf dia tu menurun macam ni. Okay, so nanti kita tengok contoh macam mana kita nak kira kos lepas. Okay, lepas tu saya nak bagi tahu daripada titik-titik ni dia boleh berubah tau. Okay, contohnya macam ni. Okay, yang ni saya buat lah. Okay, ini kombinasi output X, iaitu baju Melayu 40, baju kurung 100. Maksudnya kombinasi output X ni, pada titik ni syarikat saya keluarkan 40 baju Melayu dan 100 baju kurung. Okay, so daripada titik ni, okay, boleh berubah. Contohnya daripada X ke Y, lepas tu daripada Y ke Z, ataupun daripada X ke Z. Lepas tu Z ni boleh pula pergi ke Y, ataupun Y ke X, ataupun Z ke X. Macam tu, dia boleh berubah-ubah. Sebelum saya bagi formula tu, saya nak bagi contoh dululah. Okay, so katakanlah, okay, kombinasi output syarikat, okay, berubah daripada X ke Y. Dia berubah kat sini. Ataupun kalau graf kat sini lah X ke Y. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak kira kos lepas? Okay, so kita boleh tengok daripada jadual ni jugalah. Okay, ataupun daripada graf. Okay, so daripada X ke Y, okay, daripada baju Melayu, kita tengok baju Melayu. Okay, baju Melayu daripada 40, okay, dia bertambah jadi 60. So daripada 40 dia jadi 60. Kalau baju kurung pula daripada 100 dia jadi 80. Maksudnya apa? Okay, kalau baju Melayu bertambah ke berkurang? Daripada 40 ke 60. Maksudnya dia bertambah. Yang ni dia bertambah 20 helai. Okay, kalau yang ni pula daripada 100 pergi ke 80. So dia berkurang. Kalau berkurang kita letak negatif lah. Okay, bertambah positif, kalau berkurang negatif. Okay, so yang ni dia berkurang sebanyak 20 helai. Kita boleh tengok dekat graf juga. Okay, contohnya daripada X ke Y kan. Okay, so daripada X ke Y ni baju kurung daripada 100 ke 80. Okay, lepas tu yang ini baju Melayu daripada 40 ke 60 pun boleh juga. So it's up to you lah, sama ada you nak tengok dekat table ataupun you nak tengok dekat graf. Okay, kalau yang ni baju kurung 100 ke 80 dia berkurang 20 helai. Kalau yang ni 40 ke 60 dia bertambah 20 helai. So sama je. Kat jadual sama, dekat graf pun sama. You kena ingat, kalau ada pertambahan kuantiti ataupun unit, okay, so kalau ada pertambahan, itu maksudnya kita nak mendapatkan barang pertama ataupun perkhidmatan pertama terbaik. Kan saya tadi ada cakap, okay, yang pertama terbaik tu yang kita nak, yang kita dapat. Kedua terbaik tu yang kita terpaksa lepaskan. Okay, so kalau pertambahan tu maksudnya kita nak barang tu. So itu untuk mendapatkan barang pertama terbaik. So saya tulis je satu kat sini. So kalau saya tulis satu ni maksudnya yang pertama terbaik lah yang kita nak. Okay, kalau ada pengurangan kuantiti ataupun unit, so kita cakap itu adalah barang kedua terbaik yang kita terpaksa lepaskan. Okay, so saya tulis je kat sini 2. So you all nampak lah, you all akan tahu. So kalau saya tulis satu, maksudnya ini adalah barang pertama terbaik. Yang nombor 2 ni adalah barang kedua terbaik. Kalau barang kedua terbaik je, maksudnya itu yang kita lepaskan. Itulah kita punya kos lepas. Okay, so kalau you all tengok dekat jadual ni, okay, yang mana yang bertambah? Baju Melayu. So maksudnya syarikat tu dia nak tambah baju Melayu. Okay, so kalau dia nak tambah baju Melayu ialah pilihan yang pertama. Baju Melayu ialah barang pertama terbaik. Manakala baju kurung kan ada pengurangan.
So kalau ada pengurangan, dia adalah kedua terbaik. Okay. So baju Melayu pertama terbaik, baju kurung kedua terbaik. Kita boleh cakap macam ni, okey. Untuk menambahkan 20 helai baju Melayu, okey, syarikat terpaksa mengurangkan 20 helai baju kurung. Daripada point X ni nak pergi ke point Y. Okey, so maksudnya kita nak keluarkan next time 60 helai baju Melayu. Okey. Ingat tak baju Melayu yang kita nak? Okey, baju Melayu ialah pilihan. Okey, baju Melayu ialah pertama terbaik. Okey, so daripada 40 yang lepas, kita nak hasilkan 60 helai baju Melayu. Okey, so ini adalah target kita, 60 helai baju Melayu. Okey, so untuk dapatkan 60 helai baju Melayu tu, berapa helai baju kurung yang kita terpaksa lepaskan? Okey, so kita boleh cakap, okey, kos lepas untuk mengeluarkan 60 helai baju Melayu ialah, okey, 20 helai baju kurung. Okey, so dia antara ni lah 60 dengan 20, negatif 20 ni. Okey, so nampak tak beza tadi? Okey, okey, maksudnya yang tadi tu dari segi perubahan. Okey, yang tadi tu, okay, untuk menambahkan 20 helai baju Melayu, syarikat terpaksa mengurangkan baju kurung sebanyak 20 helai. Okey, so kos lepas dia, kalau kita nak cerita pasal kos lepas, kita kena tengok target. Okay, target tu nak dapat berapa? Okey, so kita boleh cakap kos lepas untuk target kita berapa? 60. Kita dah keluarkan 40. So next kita nak keluarkan 60 helai. So kita boleh cakap kos lepas, okey, untuk mengeluarkan 60 helai baju Melayu ialah 20 helai baju kurung. Okey, so 60 ni ialah kita punya target. Okey, macam mana you all nak buat ayat untuk kos lepas? Okey, kalau you all nak buat ayat untuk kos lepas, okey, you all ingat je yang ni, ayat ni. So korang boleh tulis macam ni lah, kos lepas untuk mengeluarkan, okey, ini adalah barang ataupun perkhidmatan pertama terbaik. So saya tulis ini 1. Okey, so ini adalah kedua terbaik. Okey, kos lepas untuk mengeluarkan apa barang pertama terbaik dia ialah, okey, berapa kuantiti untuk barang kedua terbaik dia. Okey, so contohnya kos lepas untuk mengeluarkan, maksud yang kalau pertambahan ni maksudnya itu adalah pertama terbaik kan. So apa dia punya pertama terbaik tu? Baju Melayu. Okey, baju Melayu saya buat short form je lah, PM. Okey, so kita tahu pilihan pertama terbaik tu, barang pertama terbaik tu ialah baju Melayu. Okey, barang kedua terbaik ialah baju kurung sebab ada pengurangan. So kita cakap dia barang kedua terbaik lah. So saya singkat je, saya tulis baju kurung tu BK. So korang boleh tulis macam ni, kos lepas untuk mengeluarkan, okey, berapa helai baju Melayu. Okey, target tu berapa? Dia nak keluarkan 60 helai. So you all boleh tulis 60 helai baju Melayu ialah, okey, berapa yang dia terpaksa kurangkan? 20 helai baju kurung. Macam tu je. Okey, so korang ingat je ayat ni. Okey, kos lepas untuk mengeluarkan, yang pertama ialah yang kedua. So yang pertama terbaik kat sini, yang kedua terbaik kat sini. Okey, kalau ikut ayat ni, kos lepas untuk mengeluarkan barang pertama terbaik, so kita patut letak kat sini adalah barang pertama terbaik. Kalau yang ni dia pilih baju Melayu, so kita boleh tulis kat sini kos lepas baju Melayu. Maksudnya kos lepas untuk mengeluarkan baju Melayu lah. Okey, so pengurangan. Okey, pengurangan ialah, kalau pengurangan tu saya dah cakap barang kedua terbaik. Okey, so apa barang kedua terbaik tu? Baju kurung. Saya tulis BK di sini. Okey, so pengurangan tu ialah baju kurung. Okey, lepas tu pertambahan dia apa? Dekat baju Melayu. Macam tu je, senang je ingat. Okey, so ini adalah formula dia. Kos lepas baju Melayu, maksudnya kos lepas untuk mengeluarkan baju Melayu, sebab baju Melayu tu ialah kita punya barang pertama terbaik. Okey, barang pertama terbaik tu maksudnya yang barang yang kita pilih sebab dia berlaku pertambahan dekat sini. Okey, so pengurangan. Okey, barang apa yang berkurang? Itu ialah barang yang kita tak nak, iaitu baju kurung.
Okay, pertambahan yang barang yang kita nak iaitu baju Melayu. Okay, so macam mana kita nak kira kos lepas? Okay, kos lepas untuk mengeluarkan baju Melayu ataupun kos lepas baju Melayu. Okay, so kita tengok pengurangan baju kurung. Okay, so pengurangan baju kurung tu berapa? Okay, daripada 100 ke 80. Okay, dia dapat negatif 20. So, negatif 20 ni menandakan pengurangan. Okay, you all tak boleh buat 100 tolak 80 sebab kalau 100 tolak 80 memanglah dia daripada X ke Y ni 100 ke 80. So sepatutnya 100 tolak 80 lah. Tapi kalau you all buat 100 tolak 80, you all akan dapat positif 20. So dia tak, kalau positif dia menunjukkan pertambahan bukan pengurangan. Yang kita nak ni pengurangan. So you kena terbalikkan. Kita balikkan 80 tolak 100. So, bila 80 tolak 100, you akan dapat negatif 20. So, negatif 20 tu menandakan pengurangan baju kurung. Okay? So, pengurangan je you buat negatif. Lepas tu, you bahagi dengan pertambahan baju Melayu. Okay? So, kalau yang daripada sini, X ke Y, 40 ke 60. So, sepatutnya 40 tolak 60. Tapi, bila 40 tolak 60, dia akan jadi negatif. Tapi, dia sepatutnya positif. So, you terbalikkan. 60 tolak 40. Okay, so 60 tolak 40 you akan dapat positif 20. So positif 20 menunjukkan pertambahan baju Melayu. Okay, so kita kira lah 80 tolak 20 berapa? Negatif 20 yang kita dapat ni. Okay, 60 tolak 40 you akan dapat positif 20. Okay, so tolak dengan tambah akan jadi tolak. So betul lah yang kita buat tadi graf. Okay, so kos lepas dia akan sentiasa dalam unit negatif. Okay, okay, so 20 bahagi 20. So jawapan dia ialah 1. Okay, so negatif 1 ialah kos lepas untuk mengeluarkan baju Melayu. Maksudnya 1 unit baju Melayu tu adalah 1 unit baju kurung. Macam tu.